Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Diharap semuanya sihat di musim pandemik. Saya Cikgu Syazwani atau Cikgu Wani. Hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, mari kita ketahui bab-bab yang akan kita pelajari pada reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Ada 3 bab utama yang kita akan pelajari dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, iaitu aplikasi teknologi, yang mana dia akan menekankan tentang reka bentuk mekatronik. Yang kedua, pembangunan produk. Kita akan pelajari tentang penghasilan produk. Yang ketiga adalah reka bentuk dalam perniagaan, lebih menjurus kepada reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Itulah 3 topik utama yang kita akan pelajari dalam reka bentuk dan teknologi. Jumpa di slide yang seterusnya. Reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Topik yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah reka bentuk mekatronik. Apa yang kita akan pelajari dalam reka bentuk mekatronik? Aplikasi mekatronik dalam kehidupan seharian. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita tentang aplikasi mekatronik dalam kehidupan seharian, mari kita tonton dulu video yang telah cikgu sediakan. Have you seen the state of this trolley? Goodness me. Oh. Come back. Dah tengok videonya? Apa yang korang dapat? Cuba kita senaraikan aplikasi-aplikasi mekatronik yang kelihatan di dalam video tersebut. Boleh senaraikan? Jika boleh, senaraikan dan hantar kepada cikgu. Kita tengok pada topik yang seterusnya. Gambar apa tu? Ada gambar robot, ada gambar tangan dan gambar tangan manusia. Ini adalah contoh-contoh aplikasi mekatronik yang ada dalam kehidupan kita seharian. Antaranya adalah kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik, handphone atau telefon pintar, mesin basuh, drone, printer. Itu adalah antara senarai-senarai aplikasi yang dalam kehidupan seharian kita gunakan. Seterusnya kita akan pelajari definisi reka bentuk dan mekatronik. Definisi mekatronik oleh Tetsuro Mori ialah mekatronik sebagai aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal suatu produk. Siapa itu Tetsuro Mori? Tetsuro Mori ini adalah seorang jurutera kanan sebuah syarikat di Jepun pada tahun 1969. Dia memperkenalkan konsep mekatronik yang kita akan pelajari. Dalam reka bentuk RBT ataupun dalam buku teks RBT, definisi reka bentuk mekatronik membawa maksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu adalah maksud berdasarkan kepada buku teks. Apa pula pengertian atau istilah mekatronik? Mekatronik terhasil daripada 2 gabungan perkataan iaitu meka, singkatan kepada mechanical, dan tronic, singkatan kepada elektronik. Apabila digabungkan singkatan keduanya itu ia menjadi mekatronik.
Seterusnya kita akan mempelajari sejarah perkembangan revolusi dalam industri. Ada 4 revolusi penting yang perlu kita ketahui, iaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, revolusi industri 4.0. Adakah perbezaan antara keempat-empat revolusi industri ini? Ya, memang ada bezanya. Kerana setiap revolusi itu berada pada tahun ataupun zaman yang berbeza. Okey, revolusi industri 1.0 bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan suatu produk. Revolusi industri 2.0 bermula dengan penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti lebih besar dan cepat. Revolusi 3.0 pula bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk elektronik. Dan akhir sekali, revolusi industri 4.0 melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan perkomputeran awam bagi membentuk sistem pengeluaran data. Seterusnya kita akan ketahui elemen-elemen yang terdapat dalam revolusi 4.0. Ada 9 elemen penting yang perlu kita ketahui dalam revolusi 4.0. Yang pertama adalah persepaduan sistem atau system integration, internet benda, Internet of Things IoT, simulasi atau simulation, pembuatan bahan tambah, additive manufacturing, perkomputeran awam, cloud computer, reality terimbul, augmented reality atau AR, data raya, big data, keselamatan cyber, cyber security dan robot berautonomi atau autonomous robot. Seterusnya kita akan pelajari pula berkaitan dengan elemen mekatronik. Dalam bab ini kita akan kenal beberapa elemen yang menjadikan produk itu dipanggil produk mekatronik. Elemen yang pertama yang kita akan ketahui adalah kawalan dan pengaturcaraan elektrik. Kedua, yang ketiga elektronik, yang keempat mekanikal. Dengan adanya 4 elemen ini, barulah suatu produk itu dipanggil mekatronik. Jom kita tengok pengertian-pengertian setiap elemen mekatronik. Untuk elemen yang pertama, cikgu akan sentuh tentang sistem elektrik. Sistem elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sama ada arus terus AC atau arus ulang-alik AU sebagai sumber bekalan kuasa. Sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Ini adalah contoh elemen sistem elektrik. Iaitu contohnya di gambar ini adalah panel solar, pengawal pengecas solar, bateri, kipas, siling automatik. Elemen yang seterusnya dalam mekatronik adalah sistem mekanikal. Sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan dari motor kepada bentuk yang lain. Sistem ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Pernah terfikir tak di mana sistem mekanikal ini ada? Jom kita tengok contoh elemen mekatronik iaitu sistem mekanikal. Apa ni? Ini adalah pemacu CD ataupun pemacu DVD yang ada sama ada di komputer kita ataupun di DVD player. Elemen mekatronik yang seterusnya ialah sistem elektronik. Sistem elektronik bererti adalah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik ialah perintang, diod, papan litar, suis, penderia,
transistor, kapasitor dan litar bersepadu. Ini adalah contoh elemen sistem elektronik dalam reka bentuk mekanikal. Nampak gambar rajah tersebut, ada lampu LED, ada kapasitor dan ada perintah. Seterusnya adalah elemen mekatronik yang terakhir, iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Pengaturcaraan komputer ialah proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Ini semua telah awak pelajari semasa di tingkatan 2. Seterusnya, terdapat juga bahasa pengaturcaraan yang tidak memerlukan penulisan kod seperti teks tetapi menggunakan blok arahan seperti sedia ada. Blok arahan sedia ada. Maaf, silap. Seperti Scratch, M-Block, JavaScript Block dan Arduino Block. Bahasa pengaturcaraan mempunyai set peraturan sintak dan semantik. Peraturan sintak dan semantik menetapkan cara menulis arahan untuk mikropengawal. Ini adalah contoh elemen sistem kawalan dan pengaturcaraan yang ada. Okay, yang ini adalah dia punya bahasa pengaturcaraan. Okeylah, sampai di sini kita berhenti dulu untuk mempelajari tajuk berkaitan dengan elemen yang terdapat dalam produk mekatronik. Pada minggu hadapan pula kita akan sambung berkaitan dengan fungsi setiap elemen yang ada dalam produk mekatronik. Belajar sesuatu daripada penerangan cikgu? Ya, kalau ya, buatkan nota ringkas dan emailkan di cikguwani2020@gmail.com. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi minggu hadapan.